Baik. Jadi tanpa melengahkan masa, dipersilakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Azami untuk memimpin bacaan doa. Semoga taklimat kita pada malam ini berjalan dengan lancar. Dipersilakan. Testing. إلى هدرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا شكيا ولا محروما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم طول أعمارنا وصحح أجسادنا وثبت إيماننا ووسع أرزاقنا وأحسن أخلاقنا ونور قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma ya karim ya rahim, cucurlah rahmat dan rahimmu ke atas majlis taklimat pecutan khatam Al-Quran yang diadakan pada malam ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Ya fa'alu lima yurid. Kami juga mohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu ya Allah. Kepadamu jua kami berserah segala urusan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Azami atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Semoga dengan bacaan doa itu tadi, taklimat program kita pada malam ini akan berjalan dengan lancar, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan serta hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, insya-Allah kita akan teruskan dengan taklimat program kita pada malam ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Mustaqim. Baik, jadi dengan segala hormatnya dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Yang berusaha Tuan Guru Besar Encik Muhyiddin bin Sibli, Tuan Guru Besar Encik Muhyiddin bin Sibli, Guru Besar SK Polis Camp, Barisan Pentadbir SK Polis Camp, guru-guru panitia pendidikan Islam, ibu bapa serta yang dikasihi anak-anak murid sekalian. Jadi pada malam ini insya-Allah Ustaz akan menyampaikan sedikit taklimat tentang taklimat pecutan Al-Quran bersama ibu bapa untuk siri yang kedua. Untuk makluman ibu bapa semua, untuk siri yang pertama kita telah jalankan tempoh hari bersama dengan ibu bapa yang murid-murid yang berpotensi khatam. Jadi untuk siri yang kedua ni kita jalankan untuk semua ibu bapa, semua murid tahun 6 SK Polis Camp. Jadi
Saya teruskan dengan taklimat program pecutan khatam Al-Quran. Sebelum tu saya nak testing, boleh dengar dengan jelas tak suara saya? Boleh, insyaAllah. Boleh saya akan presentkan slide. Dia keluar tak paparan? Boleh keluar? Okey, kita teruskan dengan taklimat insya-Allah. Untuk taklimat khatam Al-Quran, pecutan khatam Al-Quran pada malam ini, pertama sekali saya kongsikan matlamat program pecutan khatam SK Police Camp, iaitu pertama sekali kita nak membina, mengukuhkan aspek penghayatan Islam dalam kalangan generasi muda anak-anak kita. Yang kedua, kita nak merealisasikan hasrat kejayaan kerajaan yang ingin melihat murid-murid sekolah rendah boleh khatam Al-Quran sebelum menjejaki sekolah menengah. Yang ini yang kita fokus. Kita nak anak-anak kita di tahun 6 SK Police Camp ni, sebelum dia naik ke sekolah menengah, dia akan khatam Al-Quran. Dan yang ketiga, Al-Quran sebagai nadi ilmu yang paling utama. Dan yang keempat, kita nak tengok melengkapkan objektif program JECOF, iaitu khatam Al-Quran lah. Jadi saya teruskan dengan objektif program. Untuk objektif programnya, yang pertama sekali kita nak menanam minat murid secara berterusan dalam tilawah Al-Quran, yakni dalam pembacaan Al-Quran dan sentiasa mendampinginya. Yang kedua, kita nak memastikan semua murid tahun 6 dapat menguasai kemahiran tilawah Al-Quran, yakni pembacaan Al-Quran, boleh baca, menguasai Al-Quran sebelum mereka menyambung pelajaran ke sekolah menengah. Sebelum kita tengok kepada aktiviti program, saya nak bentangkan sedikit tentang analisa pencapaian khatam Al-Quran murid tahun 6 mengikut kelas. Untuk makluman ibu bapa, slide tak keluar. Okey, sekejap. Sekejap. Saya cuba share sekali lagi. Maafkan saya ada tak kesilapan teknikal sikit. Okey, boleh keluar. Okey, sebelum kita tengok kepada aktiviti-aktiviti yang kita akan jalankan dan kita dah jalankan untuk program khatam Al-Quran ni, kita tengok, saya ingin bentangkan sedikit analisa tentang pencapaian khatam Al-Quran untuk murid tahun 6 mengikut kelas. Untuk makluman ibu bapa semua, seperti dalam makluman lah, kita ada untuk tahun 6, kita ada 6 kelas keseluruhannya, dan bilangan murid untuk tahun 6 pada tahun ni yang Muslim, kita ada 222 orang. 222 orang ni bagi keseluruhan murid tahun 6 yang kita adakan GM pada malam ni. Okey, tujuan kita adakan Google Meet pada malam ni sebab program kita ni, kita nak bantuan daripada ibu bapa, kita nak dorongan dan sokongan daripada ibu bapa untuk kita sama-sama menjayakan program ni. Jadi, sebelum kita tengok kepada aktivitinya, saya nak bintang dulu sedikit analisa pencapaian khatam Al-Quran bagi murid tahun 6 mengikut kelas lah. Kita ada 6 kelas, kelas amanah, kelas bestari, kelas cerdas, kelas dinamik, kelas intelek dan kelas wibawa. Kalau ikutkan data ni, data Mei, data yang terbaru yang kita isi dalam RTO, rekod tasmed online. Kalau ikut makluman ibu bapa semua, setiap bulan guru-guru agama, guru pendidikan Islam, guru tasmid akan mengisi data-data ni. Kita akan hantar kepada PPD dan JPN lah untuk rekod pencapaian semasa tasmid murid. Jadi untuk tahun 6, kita ada 222 orang murid, ada 6 kelas. Kalau kita tengok di sini, yang dah khatam di bahagian bawah ni, yang dah khatam murid kita untuk tahun 6 ada 71 orang. Alhamdulillah. Yang dah mencapai khatam, ada juga yang join pada malam ni yang dah khatam kan. Anak-anak tuan-tuan dan perempuan kategori khatam ni 71 orang daripada 222
22 orang murid tahun 6. Jadi tu yang dah khatam. Sebenarnya untuk tahun 6 target kita nak sepatutnya kita nak khatam keseluruhan tahun 6 sebelum dia jejak kepada sekolah menengah nanti. Jadi sekarang kita capai hanya 71 orang yang khatam setakat hari ini untuk data Mei 2022 dan untuk makluman ibu bapa juga untuk siri 1 hari tu kita dah buat GM Google Meet bersama ibu bapa yang murid yang berpotensi khatam yang kita pilih daripada juzuk 16 hingga juzuk 30 bagi ini murid yang potensi khatam yang kita nak kejar dia supaya dia khatam dalam masa tempoh terdekat ni. Jadi untuk hari ini kita buat GM sekali lagi, Google Meet sekali lagi untuk semua murid dan semua ibu bapa tahun 6 supaya kita dapat sama-sama untuk memberi galakan dan dorongan kepada anak-anak murid kita agar mencapai khatam Al-Quran untuk tahun 6. Okey, kalau kita tengok data di sini, kita ada peningkatan. Pada awal tahun hari itu, murid yang khatam hanya 64 orang. Pada data Mei kita dah capai 71 orang. Alhamdulillah ada penambahan. Kalau ikutkan kelas amanah, Bestari, Cerdas, Dinamik, Intelek, Wibawa ni, ikut pecahan kelasnya yang murid khatam dalam kelas amanah. Kita tengok daripada kelas amanah dulu. Murid khatam hanya 9 orang sahaja daripada 39 orang. Maksudnya 30 orang lagi anak-anak kita yang belum khatam. Untuk kelas Bestari yang mencapai khatam hanya 6 orang daripada 37 orang murid. Maksudnya 31 orang lagi belum khatam. Di kelas Cerdas, Alhamdulillah ada 17 orang dah khatam daripada 37 orang. Jadi dalam 20 orang lagi murid yang belum khatam. Untuk kelas 6 Dinamik ada 15 orang yang dah khatam daripada 38 orang. Maksudnya 20 lebih lagi, 23 orang lagi belum khatam. Sama juga dengan kelas Intelek. 15 orang dah khatam daripada 38 orang. Dan untuk kelas 6 Wibawa ada 9 orang dah khatam daripada 33 orang. Jadi yang dah khatam Alhamdulillah. Yang belum khatam ni kita nak minta bantuan daripada ibu bapa semua. Sokongan daripada ibu bapa supaya bagi galakan kepada anak-anak supaya rajin baca Quran. Kalau ikut di sini kita bukan fokus untuk khatam sahaja. Kalau ibu bapa nampak dekat sini data kita ni Iqra pun ramai lagi. Kalau ikutkan murid-murid tahun 6 SK Police Camp yang masih lagi membaca Iqra 1 hingga 3 kita tengok jumlah di bawah sekali itu. Iqra 1 hingga 3 ada 16 orang. Maksudnya yang baca 1 hingga 3, Iqra 1 hingga 3 tahun 6 ada 16 orang. Yang masih lagi baca Iqra 4 hingga 6 ada 33 orang. Kalau kita kumpulkan di sini ada 49 orang murid yang masih lagi Iqra di tahun 6. Jadi kita bukan fokus nak khatam saja, kita nak bantu juga murid-murid Iqra SK Police Camp ni supaya dia keluar daripada Police Camp ni biar dah boleh baca Al-Quran. Jadi sebab itulah kita memerlukan bantuan, kita memerlukan pertolongan daripada ibu bapa supaya program kita ni dapat berjalan dengan lancar. Kalau kita tengok data ni, yang berpotensi khatam kita ramai, yang daripada juzuk 16 hingga 30 kalau kita tengok ramai, yang ni kita akan catch up supaya dia dapat khatam dalam masa tempoh yang terdekat. Kita tengok aktiviti-aktiviti yang kita akan jalankan. Aktiviti yang akan dilaksanakan yang pertama sekali pecutan khatam Al-Quran, yang ni kita dah jalankan iaitu murid yang berpotensi khatam. Murid yang berpotensi khatam ni kita ambil daripada murid yang membaca daripada juzuk 16 hingga 30 lah. Yang ni kita dah buat satu grup untuk dia orang. Sekarang kalau ikutkan hari tu kita ada 40 lebih orang, sekarang dah makin kurang, maksudnya dah mencapai khatam. Okey. Ni untuk murid pecutan khatam ni, maksudnya murid yang dah baca juzuk 16 hingga 30 sebenarnya dia dah ada kemahiran. Maksudnya dia dah boleh baca Al-Quran dengan baik. Kita amat memerlukan kerajinan dia, kita nak dia baca selalu supaya dia dapat khatam.
Walaupun kita nak khatam, kita kejar khatam, walaupun kita kejar khatam, kita nak juga kualiti bacaan. Walaupun kita kejar khatam Al-Quran, pembacaan Al-Quran, kita kena selari dengan kualiti, kita nak bacaan dengan lancar dan bertajwid, insya-Allah. Jadi untuk pecutan khatam yang kedua, kita buat untuk murid 1 hingga 15 juzuk. Yang ni pun kita akan pantau. Seterusnya kita akan buat program sifat Iqra'. Kita tak nak lagi murid tahun 6 lagi masih baca Iqra'. Kita akan bahagikan kepada guru-guru dia, kita akan catch up dia supaya dia lepas Iqra', insya-Allah. Jadi kita ada buat intervensi kad tasmi'. Untuk makluman ibu bapa, kita dah edarkan juga kad tasmi' kepada anak-anak. Kad tasmi' ni untuk dia orang baca dekat rumah. Kad tasmi' tu kita buat dalam 3 warna. Yang pertama sekali warna hijau. Warna hijau tu yang kita buat, warna hijau tu untuk murid-murid yang masih membaca Iqra'. Murid yang masih membaca Iqra', kita mohon kita minta dia tasmi' ataupun baca dekat rumah. Setiap kali baca dekat rumah tasmi' tu, tandakan muka surat dengan tanda tangan. Supaya ada peningkatan, kita boleh pantau peningkatan dia setiap minggu. Jadi guru-guru tasmi' akan tengok kad tasmi' masing-masing murid yang individu, murid setiap murid. Tak adalah setiap minggu dia baca di sekolah saja. Peruntukan masa tasmi' di sekolah hanya 2 masa. Hanya 1 jam saja untuk seminggu. Jadi kita tak mampu untuk tasmi' banyak muka surat untuk setiap murid sebab kita sekolah murid yang ramai. Jadi kita mohon bantuan ibu bapa supaya pantau bacaan anak-anak. Kalau boleh hantar anak dekat tempat ngaji pun, hantar anak tempat ngaji supaya anak-anak kita dapat baca Al-Quran dengan baik. Jadi untuk kad tasmi' yang warna hijau untuk Iqra', yang warna kuning kita khususkan untuk juzuk 1 hingga juzuk 15. Dan yang berpotensi khatam, kad yang warna merah tu merupakan murid yang membaca juzuk 16 hingga 30. Yang ni kita nak kita sasarkan untuk dia khatam dalam tempoh masa terdekat lah, insya-Allah. Dan kita juga guru tasmi' akan sering berhubung untuk bertanyakan progres bacaan anak-anak. Jadi setiap minggu guru tasmi' akan pantau bacaan anak-anak. Kalau jika perlu, guru tasmi' akan berhubung dengan ibu bapa lah untuk tanya bacaan anak-anak setakat ni macam mana. Kalau perlukan bantuan, kita akan tolong, insya-Allah. Kalau perlukan ziarah cakna, kita akan pergi ziarah ke rumah. Dapat guru besar pun dah cakap, kalau murid-murid yang bermasalah, contohnya dia perlukan bantuan, kita akan ziarah lah supaya dia ada peningkatan dalam pembacaan Al-Quran. Sebab kita tengok data yang sebelum ni, ikut peratusan sekolah kita ni agak menurun. Agak menurun daripada tahun 2019 sehingga di tahun 2021, data yang sebelum ni yang kita hantar kepada rekod JPN dan PPD agak menurun sebab ramai yang itu musim PKP. Jadi tak baca Al-Quran, jadi peratus untuk khatam Al-Quran makin kurang. Jadi tahun ni kita buat sesuatu, kita nak ada peningkatan peratusan khatam murid tahun 6. Jadi kalau ikutkan dia fokus tahun 6, kenapa? Kerana sebab tahun 6 ni dia akan habis sekolah. Kan? Dia akan tamat persekolahan sekolah rendah. Sebelum naik sekolah menengah ni, kita nak dia boleh baca Al-Quran, menguasai pembacaan Al-Quran. Jadi kita dah buat aktiviti tersebut. Jadi untuk ibu bapa, kalau ada persoalan ataupun pertanyaan, saya buka pertanyaan kalau ada nak tanya apa-apa, insya-Allah. Apa yang kita perlukan, apa yang kita nak hanyalah dorongan, pemantauan daripada ibu bapa lah. Kalau perlu, kalau ikutkan kita pun setiap minggu kita akan buat ataupun 2 minggu sekali kita buat penyampaian hadiah bagi murid-murid khatam sebagai dorongan ataupun sebagai galakan untuk murid-murid lain supaya khatam Al-Quran. Yang dah khatam tahniah, yang belum khatam tu biar dia berusaha lagi. Jadi untuk ibu bapa pun boleh juga buat di rumah kan. Cakap ke anak, abang kalau abang dapat khatam Al-Quran, ayah beli apa-apa. Ataupun yang masih Iqra' tu naik peningkatan dekat Iqra' seterusnya, bagi hadiah supaya dia dapat. Sebenarnya murid-murid kita ada potensi, semuanya berpotensi kan. Cuma perlukan dorongan, perlukan galakan supaya dia orang rajin, supaya dia orang dapat
baca Al-Quran. Jadi seterusnya saya buka persoalan lah kalau ada nak tanya apa-apa tentang program khatam Al-Quran ni. Kalau ada sebarang pertanyaan. Tak sebarang ada pertanyaan daripada ibu bapa. Kalau tak ada lagi, insya-Allah boleh tulis. Boleh tulis kalau segan untuk bertanya, boleh tulis di ruangan chat. Jadi untuk taklimat secara ringkasnya saya sampai di sini saja. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Mustaqim atas perkongsian taklimat program pecutan khatam Al-Quran bersama ibu bapa dan penjaga tahun 6 seri kedua pada malam ini. Semoga apa yang disampaikan itu jelas dan sekiranya ada sebarang pertanyaan ataupun persoalan, bolehlah diajukan melalui pautan ruangan komen dalam Google Meet ini ataupun bertanyakan pada mana-mana ustaz ataupun ustazah. Baik, jadi seterusnya tanpa melengahkan masa, hadirin hadirat sekalian, kita akan teruskan dengan slot perkongsian wakil dari ibu bapa murid khatam Al-Quran yang akan diwakili oleh Encik Hazimin bin Karim. Baik, jadi dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Silakan Encik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Hazimin bin Karim, ayah kepada Nur Alia Batisha, enam intelek ya. Okay, terima kasih. Firstly saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak SK Police Camp, ustazah kerana buat modul kejutan khatam. Alhamdulillah semua je berjalan lancar. Saya pun baru dapat info ni. Yeah. Okey, untuk latar belakang keluarga saya bekerja sebagai quarry operator dan ibu kepada Ya Zimin, boleh buka video tak? Video? Gambar tu. Oh, gambar ni. Mukanya. Tak nampak mukanya? Okey, ada nampak? Okey, sekejap. Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Ya. Alhamdulillah. Okey, dan ibu dia bekerja sebagai nurse di Kulai. Okey. Untuk pengetahuan, ustazah Alia ni adalah anak yang sulung anak yang pertama daripada 4 orang adik-beradik. Okay. Dan mula baca Iqra daripada umur dia 5 tahun. Iqra ni bermula pada masa saya hantar dia belajar di Pasti Taman Manis. So dia mula baca Iqra dan lepas pada tu dia start baca Al-Quran. Start bermula pun daripada darjah 3 umur dia 9 tahun. Agak lewat juga pada masa itulah. Dan pada masa yang sama juga saya hantar dia mengaji di rumah jiran kepada pengasuh anak saya. Dan saya panggil makcik yang mengajar anak saya tu Mak Mah. Dan kekerapan dia mengaji ni pada lebih kurang pada setiap petang lah. Sebab saya dan wife biasa kami pun akan balik lewat. So pada petang tu kalau dia ada free, so saya minta dia pergi belajar. Dan untuk apa yang kami implement dekat rumah ni, lepas pada waktu maghrib hingga ke isyak, saya dengan isteri sendiri akan baca Quran dan ada masa ya kami baca bersama-sama lah dengan anak-anak dan kita pantau lah dia punya perkembangan untuk pembacaan Al-Quran. Dan selebih pada tu kami
sebagai saya sendirilah sebagai ibu bapa, kan, saya selalu berdoa untuk anak-anak saya, kan, supaya dia lembutkan hati, dia lembutkan lidah untuk solat dan sentiasa mengamalkan Al-Quran dalam hidup dia. Saya rasa itu sajalah Ustaz apa yang saya boleh kongsikan dengan yang lain-lain. Tak ada yang istimewa Ustaz, tapi doa itulah yang mengiringi dia orang untuk dia orang berjaya di dunia dan akhirat, insya-Allah. Terima kasih Encik Azmin. Ya. Okay, terima kasih Encik Azimin. Terima kasih banyak-banyak. Tahniah. Masya-Allah. Okey, walaupun perkongsian yang dikongsikan oleh Encik Azimin tu agak ringkas tapi syarat dengan makna. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Encik Azimin atas perkongsian itu tadi. Baik. Jadi memang betul. Jadi untuk pembacaan Al-Quran ni biasanya kita akan mulakan dengan Iqra. Kemudian setengah masyarakat kita akan teruskan dengan bacaan Muqaddam. Kemudian baru dilanjutkan ke Al-Quran. Setengah murid kalau dia dah biasa membaca Muqaddam pun dia tak perlu habiskan. Tahu-tahu dia dah pandai dah baca Al-Quran. Itu kelebihan kalau kita sentiasa mempelajari. Kita minta anak-anak kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Okey, baik. Jadi demikianlah tadi perkongsian daripada wakil ibu bapa yang diwakili oleh Encik Azimin bin Karim. Terima kasih diucapkan. Jadi sebagai slot yang seterusnya, insya-Allah majlis akan teruskan lagi dengan slot tazkirah yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Syahrul Nizam, seorang ustaz pendidikan Islam di Sekolah Kebangsaan Polis Camp juga. Jadi dengan penuh takzimnya majlis menjemput Ustaz Syahrul untuk slot tazkirah. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih pengurusi majlis yang dihormati Tuan Guru Besar Sekolah Kebangsaan Polis Camp, Cikgu Mohidi bin Sibli, Ketua Panitia Pendidikan Islam Ustaz Mustaqim, dan guru-guru panitia pendidikan Islam, ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dapat melapangkan masa sama-sama untuk kita sertai program majlis pecutan khatam Al-Quran ini. Mudah-mudahan sedikit sebanyak memberi impak yang memberi kesan kepada anak-anak kita, terutama anak-anak Sekolah Kebangsaan Polis Camp, untuk kita mensasarkan tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak kita yang fasih, yang lancar baca Quran, insya-Allah tuan-tuan. Tuan-tuan, ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah jadinya berkenaan dengan insya-Allah tajuk tazkirah, insya-Allah berkenaan dengan pada malam ini, insya-Allah jadinya Al-Quran ini tuan-tuan adalah satu mukjizat, mukjizat yang kekal sampai akhir zaman. Sebab apa? Rasulullah SAW banyak mukjizat yang diturunkan pada zaman Nabi SAW. Kita tak melalui zaman Rasulullah, maka Rasulullah SAW meninggalkan Al-Quran, Al-Quran sebagai mukjizat yang kekal sampai hari kiamat. Seperti Rasulullah SAW bersabda apa tuan-tuan? Bismillahirrahmanirrahim. Taraktu fikum amrayni an tadillu abadan in tamassaktum bihima kitaballahi wa rasuluhu. Jadinya Nabi kata apa tuan-tuan? Nabi kata, aku tinggalkan kepada umatku dua perkara, iaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, maka kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran ini sebagai mukjizat peninggalan kepada umat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah tuan-tuan. Jadinya tuan-tuan, saya ambil sedikit perkongsian ilmu berkenaan dengan sejarah turunnya Al-Quran sebagai wahyu
kepada Nabi Muhammad SAW, di mana malaikat Jibril yang menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW secara beransur-ansur, tuan-tuan. Jadinya sedikit ayat Quran tu turun pada Rasulullah SAW. Jadinya Rasulullah SAW mengajarkan menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW membaca mengikut bacaan-bacaan daripada Rasulullah SAW. Dan juga malaikat Jibril bertindak juga ataupun bertugas juga menjadi sebagai pentasmid, tuan-tuan. Kalau di sekolah guru-guru sebagai pentasmid kepada anak-anak murid, tuan-tuan. Jadinya malaikat Jibril sendiri menjadi pentasmid, penyemak kepada bacaan daripada Rasulullah SAW. Itu tugas peranan malaikat Jibril terhadap Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW juga menyampaikan kepada sahabat-sahabat Nabi SAW ayat-ayat Quran yang telah diturunkan kepada sahabat-sahabat Nabi. Maka sahabat-sahabat Nabi mentadabbur, menghayati, memahami dan seterusnya menghafaz, tuan-tuan. Zaman Nabi ayat Quran diturunkan secara dihafaz, diingat dalam hafalan. Zaman Nabi belum ada lagi secara pengumpulan hadis, pengumpulan Al-Quran. Maka Al-Quran itu disampaikan kepada para sahabat, maka sahabat-sahabat menghafaz ayat-ayat Al-Quran. Maka Rasulullah SAW juga bertindak kepada sahabat-sahabat juga. Rasulullah sebagai pentasmid, tuan-tuan. Pentasmid bacaan-bacaan kepada para sahabat, supaya dari segi bacaan Al-Qurannya, dari segi bacaan makhrajnya, tajwidnya dan sebagainya. Juga Rasulullah sebagai bertindak sebagai pentasmid kepada para sahabat. Dan juga, tuan-tuan, bila hari demi hari, tuan-tuan, maka dan juga sedikit demi sedikit, maka Rasulullah SAW juga telah mengarahkan pada beberapa orang sahabat sebagai untuk menulis ayat-ayat Quran ni di dalam di atas belulang-belulang ataupun kulit-kulit lembu, kulit-kulit binatang, tuan-tuan, kambing dan sebagainya, sebagai mengcover daripada hafazan daripada para sahabat, supaya tak hilang ayat-ayat Quran tersebut. Jadinya ditulisnya ayat Quran tu, ni ramai sahabat menjadi pencantik, menulis dalam di dalam kertas belulang-belulang kulit-kulit binatang, tuan-tuan. Seperti tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Osman, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, dan ramai lagi para sahabat, Zaid ibn Sabit, yang sebagai tuan-tuan, menulis ayat-ayat Quran yang telah dihafaz oleh Rasulullah dan juga para sahabat, tuan-tuan. Jadinya, tuan-tuan, maka berterusan sehingga Rasulullah SAW wafat, tuan-tuan. Rasulullah SAW wafat, maka dilalui juga zaman khalifah Abu Bakar, Umar, Osman. Maka zaman Abu Bakar, ramai para sahabat ni telah mati syahid di bidang perang, melawan orang-orang kafir dan sebagainya. Jadinya para sahabat ni, khalifah yang empat ni, dia bimbang berkenaan dengan para sahabat yang hafaz Al-Quran ni, tuan-tuan, hilang hafazan mereka. Maka Sayyidina Osman, zaman Sayyidina Osman mengambil ijtihad ataupun mengambil satu inisiatif fatwa supaya dikumpulkan Al-Quran. Dikumpulkan Al-Quran ni, ditulis, dibukukan, tuan-tuan. Dibukukan Al-Quran ni hinggalah sekarang ni kita dapati Al-Quran yang ada sekarang disebut Mashaf Osmani. Itu, tuan-tuan, jasa yang sangat besar pada zaman Khalifah Osman Ibn Affan radhiyallahu anhu, tuan-tuan. Jadinya kita ni sangat beruntung, tuan-tuan, kerana Mashaf yang ada sekarang ni telah lengkap dan mudah kita baca dengan badan dan sebagainya. Dan tugas kita tuan-tuan? Kita membaca dan menghayati, mentadabbur Al-Quran itu sebagai panduan hidup kita, insya-Allah, tuan-tuan. Jadi saya teruskan sedikit berkenaan dengan tanggungjawab dan kelebihan, tuan-tuan, berkenaan dengan kita membaca Al-Quran ini, seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 185 disebut tuan-tuan? Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran
hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ini tuan-tuan, bulannya di dalamnya diturunkan Al-Quran. Al-Quran ni dimuliakan tuan-tuan, diturunkan dalam bulan Ramadan. Sebagai petunjuk, petunjuk bagi manusia dan juga petunjuk dan membeza di antara hak dan yang batil, yang salah tuan-tuan. Itu peranan apa yang dalam Al-Quran tuan-tuan. Jadinya Allah perintahkan kita apa tuan-tuan? Baca Al-Quran, hayati, memahami Al-Quran. Setiap ayat Al-Quran tu sangat unik, tuan-tuan, ini tak dapat diubah. Al-Quran ni kekal sampai hari kiamat tuan-tuan. Jadinya tuan-tuan, mengapa kita bertanggungjawab membaca Al-Quran? Yang pertama, kita akan dapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala setiap huruf. Satu huruf kita baca 10 ganjaran Allah berikan tuan-tuan. Seperti apa daripada Sayyidatina Aisyah menyebutkan al-kamakal, sesiapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Masya Allah tuan-tuan. Lebih banyak kita baca, lebih banyak pahala yang kita dapat tuan-tuan. Misalnya aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Intinya satu huruf tu tuan-tuan Allah ganjarkan 10 pahala tuan-tuan. Jadinya tuan-tuan, Al-Quran ni juga sebagai penenang jiwa. Penenang jiwa, baca Al-Quran sebagai satu bentuk zikir, sebagai satu bentuk ibadah kita. Kita akan rasa tenang. Seperti apa? Kalau rasa kita resah, gelisah, gundah gulana dan sebagainya, kata Nabi SAW, bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Dan firman Allah SWT sebut apa tuan-tuan? Surah Ar-Ra'd. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu tatma'innal qulubihim bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innal qulub. Iaitu apa tuan-tuan? Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Dan ingatlah, hanya dengan mengingat Allah itu akan menjadi tenteram, aman, damai. Itu tuan-tuan kelebihan-kelebihan kita membaca Al-Quran. Dan juga tuan-tuan, sekiranya tuan-tuan tidak berapa lancar, tuan-tuan tidak berlancar, anak-anak tuan-tuan tidak berlancar, dia juga tidak ada masalah, akan mendapat ganjaran pahala juga. Bagi setengah orang bahasa Arab, tuan-tuan, bahasa Arab ini bahasa asing. Semasa sedang membaca Al-Quran, anda cenderung ataupun mungkin tak lancar, sukar untuk membacanya, tidak memahaminya, dan apatah lagi sudah cukup mengecewakan, apatah lagi untuk berlatih baca dan bahasanya, hurufnya yang berbeza-beza. Jadinya tuan-tuan jangan takut, Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Walaupun kita ni tuan-tuan masih lagi tidak lancar, tergagap-gagap baca Quran, Allah masih sayang pada kita. Allah beri ganjaran pahala. Kerana apa? Itu adalah satu usaha kita. Satu usaha kita untuk apa? Mempelajari, menghayati, melancarkan baca Al-Quran. Dan juga ada satu hadis Nabi SAW sebut apa? Sayyidatina Aisyah sebut apa? Berkata, allazina yaqra'ul Quran wa huwa safar wa yattabi'u fihi wa huwa alaihi syakil lahu ajran. Orang yang mahir membaca Quran, dia akan bersama dengan malaikat yang mulia. Manakala orang yang membaca Al-Quran yang keadaan tersangkut-sangkut, tuan-tuan, tersangkut-sangkut pun, dan dia akan mengalami kesukaran untuk membacanya dan mendapat 2 pahala, tuan-tuan. Jadinya, ya akhir sekali, Al-Quran ni sebagai petunjuk, petunjuk hidayah. Kerana apa? Dan sebab firman Allah Subhanahu Wa Taala dan surah Ibrahim, Bismillahirrahmanirrahim, kitabun anzalna ilaika litakhrijan linnas minaz zulumati ilan nur. Sesungguhnya Al-Quran itu kami turunkan kepadamu Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia ini daripada kegelapan, tuan-tuan, kepada cahaya, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jadinya itulah sedikit sebanyak saya dapat kongsikan ilmu berkenaan dengan berapa pentingnya, tuan-tuan, kita mentadabbur, menghayati, membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran ini menjadi panduan hidup kita, dan kita akan mendapat kerahmatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, insya-Allah, tuan-tuan. Jadinya itu saja yang saya dapat kongsikan. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada tuan-tuan dan ibu bapa untuk lebih kita apa, tuan-tuan,
untuk kita lebih menggalakkan lagi tuan-tuan. Menggalakkan lagi anak-anak kita membaca Al-Quran dengan menghayati, memahami, melancarkan baca Al-Quran. Mudah-mudahan anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, insya-Allah. Jadinya itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sesi tazkirah yang telah disampaikan oleh Ustaz Syahrul Nizam. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Syahrul atas perkongsian itu tadi. Semoga dengan perkongsian itu kita dapat mengambil pengajaran, iktibar serta beberapa hikmah yang penting semasa pengisian itu berjalan tadi. Jadi tanpa membuang masa, majlis pada malam ini akan diteruskan lagi dengan ucapan daripada Cikgu Muhammad Muhyiddin bin Sibli, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Polis Camp. Majlis dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Cikgu Muhammad Aminur Rashid selaku pengacara majlis. Dengar ya? Boleh dengar Cikgu Amin ya? Dengar Cikgu, dengar. Okey. Yang saya hormati Ustaz Mustaqim selaku Ketua Panitia Pendidikan Islam SK Camp. Yang saya hormati Puan Mahani binti Hanifah, Guru Penekanan Pentadbiran SK Polis Camp. Yang saya nampak dalam checklist nama tadi ada turut hadir bersama. Terima kasih Puan Hafidah binti Siddiq, penyelia petang SK Polis Camp, Ustazah, guru-guru SK Polis Camp dan beberapa orang guru-guru SK Polis Camp tadi yang saya nampak, Cikgu Aidura, syukur Alhamdulillah dan sudi bersama, dan seterusnya semua ibu bapa tahun 6 yang saya kasihi, yang saya hormati dan juga yang saya sanjungi. Syukur Alhamdulillah kita dapat berkumpul dalam satu majlis. Saya kira majlis yang sangat berkat. Majlis kalau kita kira kurang seronok, tetapi kesannya sangat luar biasa, memberikan kita satu saham yang sangat besar, khususnya kepada insan yang bergelar ibu bapa dengan dibantu oleh guru-guru ustaz-ustazah dalam program taklimat khatam Al-Quran tahun 6 SK Polis Camp 2022. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, yang saya kasih sekalian, anak-anak murid tahun 6 jika ada bersama, dan juga guru-guru SK Polis Camp, bila saya lihat senarai kehadiran dalam WhatsApp chat di sini seramai 52. Saya kira tadi juga guru-guru SK Polis Camp bersama barisan pentadbir dan guru biasa yang bukan bergelar ustaz ataupun ustazah, saya kira dalam lingkungan 20 orang lah begitu, ataupun 21 ataupun 22 orang. Jumlah yang saya lihat kehadiran di sini lebih kurang 51, 50 tadi 53, sekarang 51. Kalau ditolak 20 orang daripada kalangan ustaz dan ustazah bersama sekali dengan saya, maknanya di kalangan ibu bapa tahun 6 yang hadir hanyalah seramai 33 daripada 222. Okey, saya tolak lagi yang hadir untuk taklimat pencutan khatam yang lalu, sebab dia orang dah hadir, mungkin orang tak hadir pada malam ini, lebih kurang 30. Saya kira ada lagi 190 orang begitu. Yang hadir pada malam ini cuma 33 orang. Maaf ya tuan-tuan ya, saya tidak dapat menahan kekecewaan. Mungkin luahan saya bukan untuk memarahi tuan-tuan, tetapi saya tak boleh menahan kekecewaan dengan jumlah kehadiran di sini. Dengan jumlah yang besar, kita hanya hadir ibu bapa yang berkaitan dengan program khatam ini hanya mampu hadir lebih kurang 33 daripada 190 orang lah setelah saya tolak
yang telah hadir untuk program taklimat khatam yang pertama sebulan lebih yang lepas. Walau bagaimanapun, saya ucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syukur kepada ibu bapa yang bertukar lumus untuk cuba menghadirkan diri pada malam ini. Tahniah tuan-tuan, bukan saya yang pilih, bukan ustaz-ustazah yang pilih, Allah yang pilih tuan-tuan untuk berada dalam majlis ini. Tuan-tuan ya, tuan-tuan rasa bersyukur, termasuklah saya untuk hadir di sini, Allah yang pilih. Kalau tidak, hati saya banyak saja cabaran, banyak saja ujian, banyak saja rancangan, banyak saja program lain yang lebih menarik untuk kita hadiri. Tetapi Allah telah pilih kita untuk hadir dalam majlis ni. Saya mengharapkan jumlah 33 orang yang saya kira secara kasar tu untuk hadir dalam majlis taklimat khatam pada malam ini bukanlah menggambarkan keadaan sebenar. Kalau saya hanya ambil untuk tahun 6 sahaja, belum lagi tahun 5 hingga tahun 1, lebih kurang 200 orang lagi, bukanlah menggambar keadaan sebenar yang semua ibu bapa tidak mengambil berat untuk program begini. Okey, jadi saya insyaAllah kita berfikiran positif. Tak hadir bukan maknanya tidak mengambil berat. InsyaAllah tak hadir maka urusan tuan-tuan sebagai ibu bapa untuk memastikan anak-anak tuan-tuan memahami Al-Quran, mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran adalah satu target sasaran utama dalam kehidupan tuan-tuan. Sebab tuan-tuan ya, pada saya lah, dulu kita ada UPSR, sekarang kita tak ada UPSR. Okey, sekiranya anak-anak tuan-tuan, tahniah adalah khatam yang saya ucapkan tahniah kepada anaknya dan terutama kepada ibu bapanya yang telah mengawasi anak-anaknya begitu. Okey, jadi dulu UPSR, sekarang dah tak ada UPSR. Pada saya, bila anak-anak tuan-tuan telah capai khatam sebelum melangkah ke sekolah menengah, itulah yang dikatakan 6A bagi UPSR, malahan lebih daripada segala-galanya. Sebab khatam Al-Quran, mahir membaca Al-Quran ni adalah satu saham akhirat untuk anak-anak tuan-tuan, dan yang paling pasti adalah untuk anak-anak tuan-tuan sendiri. Begitu juga yang tengah dalam lingkungan masih dalam Iqra, kita mengharapkan supaya anak-anak ini macam yang Ustaz Mustaqim bentangkan di awal tadi, kita satu program kita panggil Sifar Iqra. Tak ada lagi lah sebelum melangkah ke sekolah menengah. Tuan-tuan senang kata, bila tuan-tuan dalam jangka masa lebih kurang ini dah bulan Jun, mungkin tak akan sempat lah ya Iqra tu untuk apa, untuk khatamnya, kecuali dengan usaha gigih. Tapi tak mustahil kalau tuan-tuan boleh usahakan anak-anak tuan-tuan. Pastinya saya ucapkan tahniah kalau ibu bapa yang telah ada pengalaman untuk menghantar anak-anaknya tahfiz, memang sangat sangat lazat, sangat tak terkira nikmatnya, sebab itu adalah saham tuan-tuan. Okey, dan semua yang saya pasti ibu bapa yang hadir di sini, ustaz, ustazah, termasuk diri saya, semua kita mengharapkan tuan-tuan, anak kita suatu hari nanti akan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Tetapi tahukah kita sebenarnya kalau kita yang tidak mencorakkan anak-anak kita begitu, hanya sekadar impian, hanya sekadar doa, tipislah rasanya tuan-tuan. Mungkin dalam 100 mungkin hanya 1. Dan tanpa kawalan, tanpa didikan, tanpa kerahan daripada tuan-tuan sendiri, khususnya ibu bapa, anak-anak tuan-tuan sukar untuk menjadi begitu. Sebab itulah siapa yang dapat mendengar taklimat ini daripada ustaz-ustazah tadi, Ustaz Mustaqim, Cikgu Amin, Ustaz Syarul tadi memperkatakan tentang kebaikan membaca Al-Quran, dan tuan-tuan telah faham kebaikannya, sudah tentu kita akan berlumba-lumba untuk mengajar anak kita untuk mempelajari, membaca Al-Quran, malahan menjadikan Al-Quran sebagai satu amalan kepada anak-anak kita dalam kehidupan harian. Dan semua saya pasti yang ada dalam grup ini, di luar grup ini pun, dalam taklimat ini pun, kita memang mengharapkan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, sentiasa menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup. Tetapi bukan senang, bukan mudah,
kalau kita tidak ada rasa istiqamah, kalau kita tidak ada rasa kesungguhan, kalau kita cepat mengalah tuan-tuan, anak-anak kita memang kalau anak-anak tahun 6 ke bawah ni, anak sekolah rendah, ia memang bergantung 100% kepada kita. Dan kita sepatutnya rasa bersalah kalaulah anak-anak kita tidak mampu membaca Al-Quran. Bukan salah anak kita tuan-tuan. Bukan salah anak kita. Bukan salah anak kita. Saya ulang 3 kali. Sebenarnya itu salah kita tuan-tuan. Kelemahan kita. Kelalaian kita untuk mendidik anak kita. Untuk membeli pelajaran untuk mempelajari Al-Quran. Sebab selagi ada Al-Quran dalam dada anak-anak tuan-tuan, disulami dengan solat 5 waktu, insya-Allah anak-anak tuan-tuan akan berjaya dunia akhirat. Itu pasti, memang pasti tuan-tuan, tidak boleh disangkal-sangkal. Dan begitu juga harapan untuk saya, untuk anak-anak saya, berkat doa-doa tuan-tuan, dengan saya untuk sebagai selaku guru besar di sekolah ini, program khatam Al-Quran ini bukan sekadar saya melihat untuk menaikkan peratus yang khatam tuan-tuan, tetapi lebih, saya dah beritahu Ustaz Mustaqim, ini lebih kepada ibadah, ini lebih kepada jariah kita, ini lebih kepada dakwah kita untuk menjadikan murid SK Police Camp, murid-murid yang soleh dan solehah lah, berjaya dan juga berjaya dalam ilmu akhiratnya, khususnya menjadikan solat 5 waktu, menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup. Dan saya pun selalu mengingatkan anak-anak saya, walaupun saya tak sehebat tuan-tuan, tapi saya cuba membentuk anak-anak saya. Mungkin anak saya belum ada yang tahfiz, tetapi saya selalu ingat, selagi ada dalam hati kita Al-Quran, selagi kita pegang Al-Quran, baca Al-Quran, solat 5 waktu, percayalah di mana-mana kita berada, anak-anak tuan-tuan tetap Allah pelihara. Jadi sekali lagi tuan-tuan, saya ucapkan terima kasih kepada yang hadir. Seramai 33 orang ibu bapa ni, saya kira tolak guru dan ustaz dan juga pentadbir. Saya tetap mendoakan yang semua tak hadir pada malam ini terus menjadikan program khatam Al-Quran ini sebagai satu keutamaan, terutamanya murid tahun 6 ini. Pastikan anak-anak tuan-tuan adalah tanggungjawab tuan-tuan. Kami guru-guru dan ustaz-ustazah sentiasa membimbing, sentiasa melihat. Sebab itu dalam program pencutan khatam tu saya selalu bagi WhatsApp mengingatkan anak-anak tuan-tuan hari-hari baca Al-Quran, hari-hari baca Al-Quran, sehingga Al-Quran itu jadi satu pegangan untuk dia. Kalau tak baca Quran satu hari, jiwa akan rasa gelisah tuan-tuan. Itu saja dari saya. Saya rasa agak panjang, lebih kurang 15 minit, 10-15 minit saya berucap. Jadi saya doakanlah ibu bapa yang ada dalam GM kali ini, anak-anaknya benar-benar akan dapat khatam Quran sebelum hujung tahun ini, dan seterusnya anak-anak tuan-tuan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Seterusnya yang paling penting sekali tuan-tuan, bila anak tuan-tuan menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup, dia mampu mendoakan kita sebagai ibu bapa. Itu sebenarnya kita cari tuan-tuan. Tapi kalau kita tak bentuk dia begitu, siapa lagi akan mendoakan kita seharian nanti? Saya rasa terima kasih kepada ustaz dan ustazah atas usaha untuk mengadakan Google Meet ini. InsyaAllah kita akan buat berterusan untuk mengingatkan, untuk membentangkan program begini kepada ibu bapa. Tahniah kepada ibu bapa yang hadir. Mohon maaf kalau kata-kata saya terkasar bahasa, tuan-tuan tersentuh, terguris. Niat saya hanyalah untuk ke arah kebaikan. Dan satu lagi pesan saya kepada tuan-tuan, saya selalu bertanya, ustaz selalu bertanya di sekolah setiap hari, anak murid kita ada solat subuh ke tidak bila pergi ke sekolah. Ramai lagi yang tak solat subuh. Saya rasa tuan-tuan yang ada kat sini mungkin sentiasa mengingatkan anak-anak tuan-tuan untuk sentiasa solat 5 waktu, terutama solat subuh. Tahniah. Bagi yang terlupa tu, kena ingatkan selalulah untuk solat subuh. Bila tuan-tuan pergi ke masjid tu, jangan lupa ingatkan anak-anak tuan-tuan sebelum pergi ke solat, tunaikan solat subuh dan solat 5 waktu. Itulah yang paling utama sekali tuan-tuan. Okey, itu saja daripada saya. Yang baik datang dari Allah SWT, yang kurang baik sudah tentu daripada kelemahan saya sendiri. Dan saya mengharapkan
program khatam Al-Quran ini tahun ini adalah yang terbaik untuk kita melahirkan lebih ramai anak murid kita yang akan dapat khatam pada tahun ini, lebih daripada sasaran kita, dan juga yang Iqra kita dapat capai sifat Iqra, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Mohidi atas ucapan yang sangat bermakna itu tadi. Semoga dengan ucapan itu kita dapat sama-sama menghayati serta mengamati apa isi-isi dan juga pengisian yang telah disampaikan itu tadi. Baiklah, dengan berakhirnya ucapan itu tadi, maka berakhirlah sudah taklimat kita pada malam ini. Semoga kita sebagai ibu bapa dapat memastikan anak-anak didik kita, anak-anak murid kita serta anak-anak kita berada dalam landasan yang benar, mengikut track apa yang telah Sekolah Kebangsaan Polis Camp tetapkan, programkan untuk memastikan mereka, khususnya murid tahun 6 ini, khatam sebelum mereka berada di sekolah menengah, insya-Allah. Kerana apa? Mereka ini merupakan aset kita di akhirat kelak, insya-Allah. Jadi itu sahaja daripada saya. Saya selaku wakil pengelola taklimat kita pada malam ini ingin memohon ribuan kemaafan. Maaf andai ada sebarang kesilapan sepanjang saya mengendalikan sesi taklimat kita pada malam ini. Itu sahaja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih semua. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz, Ustazah. Terima kasih. Cikgu.